Sejenis pokok, asalnya nama, pelanduk putih, tajuk peristiwa. Di sungai Bertam, kisah bermula. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama-sama sejarah tahun 4, unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka, siri yang kedua. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai pada hari ini ialah 5.2.3 menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. 5.2.4 menghuraikan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber, serta 5.2.6 menjelaskan kepentingan sumbangan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi ke topik kita pada hari ini, mari kita imbas semula pelajaran yang kita pelajari pada video yang lepas. Pada video yang lepas, kita telah mengetahui siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Ingat lagi tak? Ya, bagus semuanya. Parameswara. Okey, Parameswara. Siapakah Parameswara? Parameswara merupakan putera raja dari Palembang, di mana Palembang telah diserang oleh kerajaan Majapahit. Disebabkan itu, Parameswara dan pengikut-pengikutnya terpaksa melarikan diri ke Temasek. Setibanya Parameswara dan pengikutnya di Temasek, Parameswara telah disambut baik oleh Temagi yang merupakan wakil bagi kerajaan Siam di Temasek. Ketika di sana, Parameswara merasakan Temasek sangat sesuai untuk dijadikan kerajaan, menyebabkan Parameswara menyerang Temasek dan akhirnya Temagi terbunuh. Disebabkan oleh itu, kerajaan Siam berasa cukup marah dan ingin membalas dendam terhadap kematian Temagi dan telah menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang Parameswara. Apa yang berlaku seterusnya? Parameswara apabila sahaja mendengar perkabaran tersebut, Parameswara dan pengikutnya melarikan diri pergi ke Muar. Apa pula yang berlaku di Muar, murid-murid? Ingat lagi? Di Muar pula, Parameswara mendapati tempat tersebut tak sesuai pula dijadikan kerajaan. Kerana apa? Ada apa? Betul tu, banyak sangat biawak kan? Jadi, terpaksalah Parameswara pergi mencari tempat yang baru. Baginda Parameswara dan pengikutnya meneruskan perjalanan dan akhirnya tiba di Sening Ujung. Setibanya di Sening Ujung pula, Parameswara telah meletakkan seorang wakil daripada kalangan pengikutnya untuk memerintah Sening Ujung, manakala Parameswara dan pengikutnya yang lain meneruskan perjalanan sehinggalah tiba di Sungai Bertam.
Apa pula berlaku seterusnya ya? Mesti anak-anak murid-murid cikgu ni tak sabar-sabar nak tahu apa yang berlaku di Sungai Bertam. Ayuh, kita teruskan topik kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, peristiwa pembukaan Melaka bermulanya di Sungai Bertam. Para miswara dan pengikutnya berlayar hinggalah ke muara Sungai Bertam. Tibanya di Sungai Bertam, para miswara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah ke situ. Setelah itu, para miswara dan pengikutnya pergi keluar berburu. Baiklah murid-murid, setelah para miswara dan pengikutnya berasa penat ketika berburu, mereka pun berehat. Para miswara telah berehat di bawah sebatang pokok. Pada ketika itulah para miswara telah menyaksikan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Murid-murid tahu apa yang telah berlaku? Pada ketika itu, anjing pemburuannya telah ditendang oleh seekor pelanduk putih yang sangat kecil sehinggakan anjing buruan tersebut jatuh ke dalam sungai. Apabila para miswara melihat kejadian tersebut, para miswara berpendapat bahawa tempat tersebut sangat bertuah. Lalu para miswara bertanyakan kepada para pengikutnya apakah nama pokok tempat baginda bersandar semasa baginda berehat tadi. Apabila baginda mengetahui nama pokok tersebut adalah pokok Melaka, baginda telah membuat keputusan untuk menjadikan tempat tersebut sebuah kerajaan yang baru dan menamakannya Melaka bersempena dengan nama pokok tempat baginda berehat. Sekarang anak-anak murid cikgu pastinya sudah mengetahui bagaimana Melaka dibuka. Ayuh, kali ini kita akan lihat asal-usul nama Melaka. Terdapat beberapa sumber yang mengaitkan asal-usul nama Melaka. Okey, yang pertama, sumber dari Sulalatus Salatin. Ingat lagi tak siapa yang menulis buku Sulalatus Salatin? Wow, bijaknya semua. Ya, Tun Sri Lanang. Di dalam buku Sulalatus Salatin, dia telah menyatakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka. Ini dia pokok Melaka. Okey. Di mana pokok Melaka ini merupakan tempat para miswara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Seterusnya, mari kita lihat sumber yang kedua, di mana sumber yang kedua ini datangnya daripada sumber Arab. Di dalam sumber Arab ini pula menyatakan perkataan Melaka berasal dari perkataan Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Ini bermakna Melaka merupakan sebuah tempat di mana para pedagang berkumpul untuk menjalankan aktiviti perdagangan di Melaka. Sumber yang ketiga pula ialah sumber India.
mengikut mitos Hindu telah menyatakan Melaka disebut sebagai Amalaka. Amalaka merupakan pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Baiklah murid-murid, sumber yang terakhir pula ialah sumber dari Summa Oriental. Ingat lagi, Summa Oriental merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Tom Pires dari Portugis, di mana di dalam buku Summa Oriental menyatakan perkataan Melaka berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Untuk pengetahuan murid-murid, Melaka mempunyai banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Sekarang, mari kita sama-sama lihat apakah keistimewaan yang terdapat di Melaka. Baiklah, yang pertama, Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Kedua, kedudukannya yang strategik. Dan ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Mari kita kupas satu persatu setiap keistimewaan yang terdapat di Melaka. Baiklah murid-murid, mari kita lihat keistimewaan Melaka yang pertama, di mana Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey, perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Tiupan angin monsun, apabila berlakunya tiupan angin monsun ini, maka awak kena bayangkan tiupan yang sangat kuat disertai dengan hujan yang sangat lebat, dan apabila itu berlaku, laut akan jadi bergelora. Jadi tak selamat untuk para pedagang berlayar pada ketika itu. Jadi Melaka merupakan tempat yang paling strategik, paling selamat untuk berlayar kerana perairan Selat Melaka ni terlindung. Okey, terlindung dengan apa? Dengan pokok-pokok, dengan gunung ganang. Jadi tiupan angin itu tak sempat sampai ke perairan Selat Melaka. Jadi kapal dapat berlayar dengan selamat menuju ke Melaka. Keistimewaan yang kedua pula ialah Melaka mempunyai kedudukan yang strategik, di mana kedudukan Melaka ini adalah di antara jalan laut timur dan barat. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, perjalanan antara timur dan barat merupakan satu perjalanan yang sangat jauh dan mengambil masa yang lama. Jadi kedudukan Melaka ini berada di tengah-tengah, okey, antara timur dan juga barat. Okeylah, ini secara tidak langsung menarik minat para pedagang untuk singgah berdagang. Bukan setakat dia boleh para pedagang ni untuk singgah berdagang, tetapi pedagang singgah ke Melaka untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman, untuk membaiki kapal yang rosak sebelum para pedagang ini meneruskan perjalanan mereka. Seterusnya, keistimewaan Melaka ini adalah disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintahnya, di mana pemerintah Melaka telah mengamalkan pemerintahan yang cekap dan terbuka. Keterbukaan ini telah menarik minat pedagang asing untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka. Pembukaan kerajaan Melaka telah menjadi asas kepada pemerintahan kerajaan-kerajaan yang seterusnya. Oleh yang demikian, kita seharusnya bersyukur dan menghargai warisan negara serta bekerjasama ke arah pembangunan dan kemakmuran negara.
Baiklah murid-murid, cikgu harap anak-anak murid kesayangan cikgu dapat memahami dengan jelas topik yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Ina dan tekan butang like, komen serta butang notifikasi agar anak-anak murid kesayangan cikgu tidak terlepas untuk mengetahui video-video cikgu yang terbaru selepas ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.